Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil Zaini bin Hamzah dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisi kalam Allah ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai pedoman atau petunjuk kepada hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini sehingga akhir zaman. Al-Quran memiliki susunan yang sangat menarik, iaitu Al-Quran adalah memiliki cantuman 28 huruf hijaiyah, yang mana keseluruhan Al-Quran mengandungi 323,671 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240 makra'. Semuanya telah lengkap dan sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang untuk disampaikan kepada kita hamba-hambanya. Al-Quran pada bahasanya mempunyai beberapa makna, iaitu mengumpulkan dan menghimpun, dan juga mempunyai makna qiraah yang bererti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran pada mulanya seperti qiraah, iaitu masdar dari kata qara'a, qira'atan dan qur'anan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga 18, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang bermaksud sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai dalam membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya itu. Surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga 18. Sedangkan dalam maksud dari segi istilah, Al-Quran ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara mutawatir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat mukjizat, di mana mendapat pahala jika dibacakannya. Al-Quran terangkum dari surah pertama iaitu surah Al-Fatihah sehingga surah terakhir iaitu surah An-Nas. Al-Quran juga telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kitab yang tidak mempunyai keraguan dalam isi kandungannya. Seterusnya, nama dan sifat Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber rujukan yang tertinggi bagi umat Islam, memiliki nama-nama yang sangat mulia dan indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan hanya menyampaikan beberapa nama. Yang pertama, nama Al-Quran yang pertama adalah Al-Furqan. Allah Subhanahu Wa Taala menamai Al-Quran dengan Al-Furqan, yang membawa maksud pembahagi antara yang hak dan yang batil, dan pembahagi antara petunjuk dengan kesesatan, dan pembahagi antara yang benar dan yang salah, antara dosa dan pahala. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Maafkan saya kalau ada kesalahan bacaan. Yang membawa maksud maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan pada hambanya Muhammad untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Itu intipati surah Al-Furqan ayat 1. Ibnu Ashur rahimahullah telah menerangkan latar belakang penyebutan Al-Quran sebagai Al-Furqan kerana Al-Quran begitu istimewa bila dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lain, iaitu kitab-kitab agama samawi yang sebelumnya. Hal ini kerana Al-Quran
adalah sebuah kitab yang diperkuat petunjuknya dengan dalil dan perumpamaan-perumpamaan yang sempurna dan sangat tepat dengan gelaran yang diberikan. Seterusnya, Al-Quran juga memiliki nama Al-Burhan. Penamaan Al-Quran dengan Al-Burhan terdapat dalam satu ayat Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang membawa maksud, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu, dan kami pula telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur atau sebagai cahaya yang menerangi segala apa jua yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Surah An-Nisa surah keempat ayat 174. Ayat ini diarahkan atau ditujukan kepada pemeluk agama Yahudi, agama Nasrani dan juga orang-orang musyrik yang lain, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran ini sebagai hujah yang lengkap dan tepat untuk menentang kebatilan mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fusilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Atau yang bermaksud, kami akan perlihatkan pada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas pada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Dan belumkah kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Ini adalah makna daripada surah Al-Fusilat surah ke-41 ayat 53. Okay, fenomena keagungan Al-Quran inilah yang menyebabkan penamaan Al-Quran sebagai Al-Burhan. Hal ini kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai hujah atas hamba-hambanya, menerangkan kepada mereka akan kebatilan kepercayaan dan agama yang telah mereka anuti sebelumnya. Al-Quran adalah hujah yang disampaikan secara beragam supaya dapat dicerna dan sesuai dengan keragaman pemahaman dan wawasan mereka. Dan ini adalah bukti akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Okey, seterusnya Al-Quran memiliki nama yang lain iaitu Al-Haq. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut Al-Haq, Al-Quran sebagai Al-Haq beberapa kali dalam surah Al-Haqqah ayat 51 contohnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lahaqqul yakin, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini dengan seyakin-yakinnya. Okey, surah Al-Haqqah surah ke-69 ayat 51. Al-Quran ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Al-Quran itu adalah anak panah yang meluncur tepat kepada sasarannya. Itulah Al-Quran, kebenaran yang telah dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengetahui. Dari penamaan Al-Quran dengan gelaran Al-Haq, terlihat dengan jelaslah kebenaran dan keagungan Al-Quran yang sangat tinggi. Manusia dengan ini wajib menuruti Al-Quran dan Al-Haq ini dan mengimaninya dengan sepenuh hati. Seterusnya, An-Naba' Al-Azim. An-Naba' Al-Azim, nama Al-Quran yang seterusnya ini bermaksud kabar yang agung, ya, membawa erti kabar yang agung. Hal ini kerana sejak manusia diciptakan, tiada kabar berita sehebat Al-Quran.
Al-Quran sangat agung dan sangat indah dari segi uslub atau gaya bahasanya, agung dalam nasihat-nasihatnya, agung dalam makna-maknanya, agung dalam perumpamaan-perumpamaannya, agung dalam hukum hakamnya, dan juga agung dalam perintah dan larangannya. Al-Quran menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan keesaannya serta kemahaperkasaannya Allah. Semua penjelasan yang diperlukan oleh manusia untuk urusan dunia maupun akhirat terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran mengkhabarkan tentang suatu khabar yang agung tentang segala sesuatu, bermula dari permulaannya alam ini sehingga penghabisannya alam ini. Sejak awal proses Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini sehingga menetapkan manusia dalam kenikmatan syurga dan azabnya neraka, seperti dalam surah Sad ayat 67 hingga 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwa naba'un azim. Katakanlah lagi, apa yang aku terangkan itu tentang keesaan Allah dan kebenaran kerasulanku adalah berita penting yang amat besar faedahnya. Surah Sad ayat 67. Dan seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum anhu mu'ridun, yang kamu terus mengingkarinya. Surah Sad ayat 68. Okey. Selain itu, Al-Quran juga memiliki nama Al-Balaghah. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Al-Quran dengan firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haza balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadzakkara ulul albab. Sorry kalau salahan bacaan saya banyak. Okey, tapi maksudnya di sini ialah Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi peringatan, diberi ingat dan diberi nasihat dengannya, dan supaya mereka mengetahui dengan hujah-hujahnya yang tersebut di dalam Al-Quran itu bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran beringat dan insaf. Okey, surah Ibrahim surah ke-14 ayat 52. As-Sa'adi rahimahullah menyatakan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keterangannya yang nyata tentang Al-Quran, Dia memuji Al-Quran ini dengan firman-Nya, ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Maksudnya, memberikan dan menjelaskan petunjuk yang sempurna kepada manusia untuk mencapai puncak keluhuran, meraih tempat dan kedudukan yang paling utama, disebabkan apa yang terkandung di dalamnya yang merupakan ajaran-ajaran prinsip, persoalan furu'iyah, dan semua ilmu yang diperlukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ada dalam Al-Quran. Okey, seterusnya sifat-sifat Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran, contohnya yang pertama Al-Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala menyifati kitab Al-Quran dengan Al-Hakim yang bermakna penuh hikmah dalam beberapa ayat Al-Quran, antaranya surah Luqman ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini ialah ayat-ayat atau kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Surah Luqman surah ke-31 ayat 2. Pada ayat ini, sifat Al-Hakim yang bermaksud ayat-ayatnya disusun rapi untuk menerangkan halal dan haram, batasan-batasan dan hukumnya. Al-Hakim bererti pemberi keputusan. Maksudnya, Al-Quran itu berperanan sebagai pemberi keputusan mengenai halal dan haram, juga pemberi keputusan yang benar di antara perkara-perkara yang selalu disalahfahami oleh umat manusia. Selain itu, Al-Hakim juga membawa makna ketetapan. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan dalam Al-Quran perintah untuk umat manusia berlaku adil
berbuat baik dan memberikan sedekah kepada kaum kerabat. Allah Subhanahu Wa Taala juga menetapkan larangan, iaitu untuk tidak melakukan perbuatan keji, tidak melakukan perbuatan mungkar dan tidak juga derhaka dalam kitab Al-Quran ini. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan syurga kepada hamba-hambanya yang mentaati perintahnya, dan juga azab neraka bagi hamba-hambanya yang bermaksiat dan ingkar pada perintahnya. Hujah ini merupakan pendapat Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Okey, sifat Al-Quran yang seterusnya adalah Al-Aziz. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman menggunakan Al-Quran dalam surah Al-Fusilat ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Yang membawa maksud sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar terhadap Al-Quran ketika sampainya kepada mereka akan ditimpa azab siksa yang tidak terperi. Sedangkan Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi. Surah Al-Fusilat surah ke-41 dan ayat juga 41. Al-Aziz adalah sesuatu yang bernilai harganya. Ia berawal daripada perkataan Al-Izzah yang bermaksud kekuatan yang melindungi, kerana sesuatu yang bernilai harganya akan dilindungi dan dijaga dengan baik. Selain itu, Al-Aziz juga membawa maksud yang menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Allah Subhanahu Wa Taala menyifati Al-Quran dengan sifat kekuatan seperti ini kerana melalui kebenaran maknanya ia terjaga dari segala upaya mereka-mereka yang ingin meremehkan Al-Quran, sehingga pastinya Al-Quran akan sentiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, nama Al-Quran yang lain adalah Al-Karim. Al-Karim digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam firman-Nya di surah Al-Waqiah ayat 75 hingga 78. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Ayat ke-75 dalam surah Al-Waqiah. Seterusnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalaulah kamu mengetahuinya. Okey, ayat ke-76. Dan akhir sekali ayat ke-77. Innahu laqur'anun karim. Bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Okey, ayat ke-78 pula, fi kitabim maknun, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Surah Al-Waqiah ayat 78. Okey, keempat-empat surah tadi menceritakan tentang kemuliaan Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Al-Karim bermaksud yang mulia atau sangat terpuji. Dengan penyifatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kemuliaan Al-Quran benar-benar melebihi kitab-kitab yang lain, kitab-kitab terdahulu. Tidak mungkin akan ada penentang Al-Quran yang boleh mencari celah bagi memburukkan Al-Quran. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Tuhan yang Maha Esa sendiri, telah memuliakan Al-Quran, menguatkan Al-Quran dan meninggikan kedudukan Al-Quran di atas kitab-kitab manapun di dunia ini sehingga akhir zaman. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang perbezaan Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Selalu kita dengar Al-Quran ini, hadis Qudsi ini ataupun hadis Nabawi ini sebagai sumber-sumber rujukan. Tapi apa sebenarnya maksud ketiga-tiga ni? Okey, maknanya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang saya ceritakan pada awal tadi, diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dan maknanya sekali. Dan tiada yang mampu menciptakan kitab seperti Al-Quran itu, bahkan satu surah sekalipun. Okey, cabaran ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi cabaran kepada maafkan saya,
Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cabaran kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, bahawa tiada yang pastinya tiada yang dapat mencipta kitab sehebat Al-Quran, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey. Selain itu, makna hadis qudsi pula. Hadis qudsi adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya saja, tetapi lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia berbeza daripada Al-Quran. Al-Quran makna dan lafaznya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hadis qudsi ni maknanya saja datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lafaznya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, menurut seorang ulama Al-Jurjani, hadis qudsi adalah hadis yang maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara lafaznya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis qudsi adalah berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu dengan ucapan atau lafaz daripada beliau sendiri, pada baginda sendiri. Untuk itu Al-Quran lebih utama berbanding hadis qudsi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan juga lafaznya dalam Al-Quran. Okey, manakala hadis nabawi daripada sudut istilah ulama hadis ialah perkataan yang keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam makna lain, hadis nabawi mengikut ulama hadis ialah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat tubuh badan atau kelakuan, ketetapan dan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya nisbah Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Nisbah Al-Quran hanyalah bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga ayat Al-Quran disebut sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hadis qudsi pula maknanya sahaja disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lafaznya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis nabawi adalah dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Hal ini demikian kerana sanad hadis nabawi itu secara langsungnya dinisbahkan kepada Nabi sebagai orang yang bersabda. Okey, kelebihan membaca Al-Quran, hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Antara kelebihan membaca Al-Quran adalah sebagai ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seperti yang telah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Muzammil ayat 20, yang maksudnya saja saya akan bacakan di sini. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dalam Al-Quran itu. Okey, ini makna daripada surah Muzammil ayat 20. Nilai ibadah yang menunjukkan kelebihan membaca Al-Quran juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan beroleh satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Okey, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Mas'ud. Di samping itu, membaca hadis qudsi pula disebutkan sebagai ibadah secara umum dan tidak disuruh dan juga tidak boleh dibacakan dalam solat. Maafkan saya, mungkin tidak boleh. Kerana saya rasa mungkin Al-Quran saja, ayat Al-Quran saja yang boleh. Siapa yang lebih mahir, kalau ni boleh perbetulkan. Maka kelebihan pahala yang didapatkan dalam membaca hadis qudsi adalah secara umum saja dan tidak khusus seperti huruf dalam Al-Quran yang telah saya sampaikan tadi oleh hadis di atas. Okey, akhir sekali adalah kelebihan dalam membaca hadis nabawi. Terdapat beberapa kelebihan dalam membaca hadis nabawi.
Antaranya Rasulullah SAW telah mendoakan secara khusus pada mereka yang mempelajari hadis baginda SAW dengan sabdanya yang bermaksud, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar hadis daripadaku lalu menghafaznya sehingga dia menyampaikannya kepada yang lain. Okay, hadis ini adalah hadis sahih riwayat Abu Daud dan imam-imam yang lain dengan lafaz yang sedikit berbeza. Okey, lengkap di situ perbezaan antara Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang erti wahyu. Wahyu dari sudut bahasa bermaksud isyarat atau petunjuk dari jenis perkataan, dari kod-kod percakapan atau dari bentuk suara yang tunggal, baik dalam bentuk suara yang tersusun atau dalam bentuk tanda dan seumpamanya. Selain itu, dari segi bahasa pula, wahyu boleh diertikan sebagai suatu perkara yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-Nya yang terpilih dengan cara tersembunyi dan secara halus, tidak dapat dikesan oleh manusia. Memberitahu sesuatu dengan cara yang tidak jelas atau samar-samar dan juga segera. Dari segi istilah pula, wahyu adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara rahsia kepada Nabi dan Rasul-Nya seperti Al-Quran dan hadis. Wahyu membawa pengertian yang lebih umum dan lebih luas, daripada pengertian Al-Quran saja. Hal ini kerana Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi bukan semua wahyu itu berupa Al-Quran, di mana ada juga yang berupa hadis, ada yang berupa kitab-kitab samawi yang terdahulu seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru jelas maksud wahyu yang disampaikan di atas. Kemudian cara penurunan wahyu pada para malaikat pula. Saya ambil daripada penerangan Ustaz Abdul Hamid, Ustaz daripada negara Indonesia, dalam bukunya Pengantar Studi Al-Quran. Beliau menjelaskan bahawa jawapan bagi persoalan ini sangat rumit untuk dijelaskan. Menurut beliau, ulama memiliki dua pendapat tentang bagaimana malaikat Jibril AS mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudiannya menyampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Antaranya, pendapat pertama mengatakan proses mula-mula malaikat Jibril AS sebelum menyampaikan Al-Quran adalah menghafalkannya dahulu di Lauhul Mahfuz sebelum membacakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ulama yang pertama ini, kata Ustaz Abdul Hamid, diutarakan oleh At-Tibi seperti dikutip dari pendapat Muhammad Abu Syuhbah Al-Madkhal ila Ilmi Al-Quran. Selain itu, penjelasan Ustaz Abdul Hamid lagi, pendapat kedua adalah disampaikan Al-Baihaqi dalam menafsirkan ayat surah Al-Qad ayat pertama. Ia mengatakan, kami telah mendengarkan Al-Malik dan kami memahaminya dan kami telah menurunkan apa yang kami dengarkan. Pendapat Al-Baihaqi ini dikuatkan oleh At-Tabari dengan mengutip hadis yang diriwayatkan secara marfu'. Nabi Muhammad SAW sabda, jikalau Allah berfirman tentang wahyu, maka seluruh langit dan bumi akan bergetar kerana ketakutan. Jikalau terdengar penduduk langit, maka seluruhnya tunduk dalam keadaan bersujud. Kemudian yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril AS. Kemudian Allah firmankan wahyunya. Ustaz Abdul Hamid mengatakan lagi, dari dua pendapat di atas, pendapat yang kedua lah yang memiliki dalil. Namun kebenarannya tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengetahui. Seterusnya, secara penurunan wahyu pada para rasul.
Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercatat mengandungi beberapa cara disampaikan, iaitu penurunan wahyu kepada para rasul tersebut. Antara cara penurunan wahyu pada para rasul adalah berupa mimpi yang benar atau disebut sebagai ar-ru'ya asy-syadiqah. Menurut Syekh Syafiur Rahman yang mengutip penjelasan dari Ibn Qayyim, penjelasan tersebut adalah penjelasan kepada penurunan wahyu secara mimpi. Seterusnya, cara kedua adalah dengan bisikan malaikat ke dalam hati dan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa baginda lihat. Seterusnya, cara lain adalah malaikat menurunkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjelma sebagai lelaki dan mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara sehingga baginda faham apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Cara ini kadang-kadang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dapat melihat malaikat tersebut. Seterusnya, cara keempat penurunan wahyu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bunyi gemerincing loceng, diikuti dengan kedatangan malaikat yang menyampaikan wahyu secara sama-sama. Cara ini merupakan cara yang paling berat, sampai-sampai pada suatu hari terjadi pada hari yang sangat dingin atau sangat sejuk. Demikian pula mengakibatkan unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersimpuh ke bumi bila baginda sedang menungganginya. Dan pernah juga suatu kali wahyu tersebut datang dengan cara tersebut. Saat itu peha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas peha sahabat, iaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit merasakan beban yang sedemikian berat sehingga pehanya beban yang sangat berat tersebut seperti meremukkan badannya. Akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui malaikat itu adalah dengan para malaikat itu menunjukkan rupa sebenarnya secara langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat itu menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa dan cara seperti ini dialami oleh baginda sebanyak 2 kali. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Najmi. Sekian penutup. Kesimpulannya, Al-Quran adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam bagi disampaikan kepada seluruh umat manusia. Keseluruhan ayat-ayat Al-Quran ini perlulah dan sebaiknya dicerna dan difahami oleh keseluruhan umat manusia agar sempurna akidah Islam atau akidah Islamiyah dalam jiwa mereka. Oleh itu diharapkan seluruh anggota masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjalankan usaha dalam menyampaikan pesan-pesan Qurani ini dalam jiwa umat Islam. Saya yakin jika langkah dalam menyampaikan pesan-pesan dalam Al-Quran pada seluruh umat manusia ini, terutamanya umat Islam ini, dapat dilakukan dengan jayanya, umat Islam yang akan dihasilkan pada masa hadapan pastinya akan menemui kejayaan dari segi intelektual, dari segi ketakwaan, dan juga pastinya mampu, kita umat Islam pasti mampu berdepan dan mengatasi golongan penindas yang zalim pada hari ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.